Bismillah. Sebelum kita mulakan, sebelum dimulakan, siapa-siapa yang ada soalan boleh kirimkan soalan payah malu kau orang. Koyak awak gitu. Boleh kirim soalan insya-Allah. Terus. Mari kita baca lalu lah. Lalu awak ada tu. Saya tunggu ramai. Allah banyak ya Rabbi sudah. Beratlah budak ni. Maaf ni tulu baca soalan yang ambonya jo jawab orang lain takut. Ada orang minta ijazah. Ijazah Wirdul Latih Imam Nawawi Hizbun Nasr, Imamul Haddad Ratibul Aqtas Hizbul Bahar, wirid daripada Sina Abi Umar. Minta ustaz ijazah dan izin ke beramal. Jadi ambil ijazah ke amal yang disebut di dalam kitab Khulasah Al-Madad. Nah, yang dikarya oleh dihimpunkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Anak ijazah ke semua amalan tu. Amalan ni semua ada dalam tu nah. Anak ijazah sebagaimana mau terima daripada Al-Habib sendiri. Sebut saya terima ijazahnya. Bagaimana nak mengikhlaskan diri kepada orang dalam beramal? Ikhlaskan tu. Yang mana nak ikhlas tu? Apa maksud ikhlas? Menyucikan maksud, kepentingan, tujuan selain daripada Allah. Kita belajar kerana nak sebar ke agama Allah, jalan tu. Kita belajar kerana nak keluar ke sifat jahil, jalan tu. Itu maksud ikhlas kerana Allah. Yakni perbuatan kita tak ada kepentingan dalam perbuatan kita. Contohnya kita belajar ada kepentingan yang kembali kepada diri kita. Untuk duit, kepentingan. Hal tu tak kita ikhlas. Serah ke perbuatan kita semata-mata untuk Allah Ta'ala. Kerana Tuhan suruh belajar, tu ikhlas tu insya-Allah. Macam mana nak naik ke email? Lupa ke akalmu. Orang yang semakin tinggi berpegang dengan akal, semakin payah dia nak keluar daripada. Kerana benda-benda yang berkait dengan alim-alim ni semua di luar kotak akal. Sekarang kita tengok orang alim duduk serabut, duduk balah kerana dia masih terikat dengan ikatan akal. Tak boleh nak terima. Hamba jumpa Nabi tak boleh terima akal. Sudah. Jalan dah tu. Sipu dah tu. Sipu kaki dia sendiri. Dia sendiri yang buat tali tu dan dia sendiri ikat kaki dia. Apabila dia jalan, dia kata saya tak boleh jalan. Buka ikatan tu. Buka ikatan akal tu. Lepas hatimu nescaya kamu berjumpa banyak lebih hebat daripada tu lagi. Bukan suruh jadi wali lalu dah. Ngaji sungguh. Nama kata apa dia mau duduk apa? 10 tahun dah. Lepas tu tahu. Periksa tak lulu ke? Subuh akal ke? Hari tu hamba kata tuku atas pala. Gila tu bukan burakah tu, gila dan yang gila ni. Jadi lagu tu lah. Insya-Allah. Amal bermimpi bertemu Rasulullah. Ya gini, amal bermimpi bertemu Rasulullah ni satu anugerah. Ada orang tak beramal pun tapi diberi anugerah itu. Maka yang memberi itu Allah, mintalah dengan Allah. Tetapi cara lagu ni kurang sopan sedikit. Bagi ulama-ulama, cara meminta dengan Allah untuk Tuhan beri kepada kita rezeki tu, tengok Tuhan tu kurang sopan. Pas lagu mana cara sopan? Sebut nama Nabi Muhammad saja. Sebut saja, insya-Allah dia akan hadir. Selawat kau gapo dia, hak tu lebih sopan lagi. Supaya kita nak meminta sesuatu. Kita tak sebut kita nak minta tapi nak jamu semacam. Oh comel dia lah ni. Oh comel lagu ni. Kita nak tak royak tapi segar. Maka ulama kata kalau kita meminta pun boleh tetapi kurang sopan. Yang sopannya sebut nama dia, insya-Allah dia akan hadir. Tak mustahil nak tengok yaqazah ke, nak tengok cara mimpi pun tak ada masalah apa. Cuma ada benda boleh diberitahu, ada benda tak boleh beritahu kerana fitnah. Fitnah ni bukan tipu dah. Apa maksud fitnah akhir zaman? Apa maksud fitnah? Fitnah ni bukan tipu. Fitnah ini orang itu tak boleh nak tahu kebenaran. Bagaimana? Nabi kata akhir zaman ni zaman fitnah. Kebenaran nampak macam batil, batil nampak jadi benar. Bukan tipu jadi. Orang betul. Sebab tu benda-benda ia akan jadi fitnah, ia akan jadi keliru saja. Kebenaran tetap kebenaran, kebatilan tetap kebatilan.
Bagaimana cara mudah untuk bangun tahajud? Minum air banyak. Tentu nak terkecing. Tentu nak. Sungguh hamba royak sokor. Cuba buat sekali. Tentu malam tu bangun tahajud. Kalau tak bangun tahajud pun, dia akan basuh lembek malam tu. Tentu dah terkecing. Orang tua cakap nak kecing atas lembek, tentu dia akan bangun. Pahala-hala bangun tu ambil ismaya lah. Ingat bertahajud tidak syarat dengan bersembahyang. Kita kalau mengatuk sangat, kita jelek mata, kita minta maaf untuk umat Nabi Muhammad. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Ada ulama bangun hanya sebut amin saja. Bangun tahajud malam-malam dia ke apa? Bangun dia naik atas bumbung dia angkat tangan kata amin amin tu saja sampai subuh. Lepas tu mu tak zikir, tak selawat. Apa ada pedoh aku ni. Aku hanya mengaminkan doa-doa orang hok bangun tu saja. Cukup dah kita tak payah minta lah ramal lajak minta Nah, jadi lagu tu jangan pergi tahajud ni semaya saja, jangan speak ke. Baca kitab ulama macam-macam. Apa kepentingan mazhab? Ingat, kalau kita rasa kita boleh buka mazhab, tak perlu pada mazhab. Tapi kalau kita Ibnu Aqil tak apa dalam kepala, ikut mazhab. Tak usah buat koya siratal labi lagu tu lah. Malu amu nak bahas takut menggoreng pandai belakang dah, cuma kita ayat cara mudah ni. Beri sedikit nasihat kepada. Beri nasihat supaya memanfaatkan masa di Mesir. Ana mari sini pun rasa suka sangat kerana banyak benda yang hebat-hebat di Mesir ni. Ingat kita mari daripada jauh, amanah daripada orang tua kita, amanah daripada macam bangsa kita, masyarakat kita nak melihat kita balik sana jadi orang alim. Maka amanah daripada diri kita, harapan kita, rebutlah peluang. Masya-Allah Mesir ni. Hamba mari tu rasa lain tu. Mulai cerita biasa saja. Takut jadi fitnah pula. Banyak kakak goni bahaya ni kakak goni. Kalau sore hamba royak dah, kalau sore hamba royak dah. Hamba duduk di Yaman, hamba rasa lain. Hamba duduk di Mesir, lagu ni punya Mesir. Setiap orang itu, setiap suasana keadaan ia ada sir dia panggil. Istilah orang sufi. Rahsia-rahsia dia. Maka kalau kita kelik daripada Mesir tidak merasai sir Mesir, tak salah. Sir tak miah tu banyak dah. Sir Mesir tu ambillah, jangan ambil ilmu saja. Tidak ada adab kita pergi mana-mana tempat, hanya ambil ilmu dia, awak kelik tu dia tak awak kelik. Supaya kita belajar kitab. Kita belajar alim ambil ilmu. Pengarah tak kenal. Siapa dia? Kau dia. Dia setara mana? Tak kenal. Tak ada tak comel lagu tu. Tak ada akhlak kita panggil. Kita main Mesir ambil ilmu Ardul Kinanah, gapo dia nang Musa, tak ada jarah, tak ada gapo dia, tak ada mahabbah, tiada ta'alluq dengan tempat. Tak bukalah sir dia. Ingat, rahsia itu rahsia. Orang tak cari tak akan jumpa, sebab tu dipanggil sir. Orang main Mesir jumpa benda sama, ilmu jumpa, tapi jari orang jumpa sir. Kita nak sir tu. Kalau kamu jumpa tu ngaji tak tersir lagi, bukan sir Mesir tu pengajian. Maknawi dia tu. Di sebalik Azhar tu gapo dia. Mana-mana wali duk jerit tu. Tu, tangga dia tu kepek apa yang jerit dia. Kalau boleh gaji wak klik boleh sepotong. Tangga Mesir kata minta dengan syekh korektor amun wak klik wak zikroyak sikit. Gitulah, sir itu hanya orang yang tertentu saja yang nak. Kalau tak sir, boleh ilmu, tak nafi. Tapi sir tak boleh. Wanita pula nak jadi wanita yang diridai oleh Allah Ta'ala. Gini, satu benda, kita nak jadi satu benda mesti ada contoh. Kita nak buat kuih, kau mesti kena tengok contoh dulu deh. Kalau kita tak pernah tengok karipak, tiba-tiba nak buat karipak, lagu mana nak buat? Siapa-siapa jadi bulak gotel lagu ni. Karipak ke mana? Mana nak nama karipak? Ikut demo. Biar supaya bolak pun nak kata, tak boleh jadi suka dia orang. Karipak kena tengok. Karipak ni gini. Gini deh. Kalau bulak tu panggil donak, panggil apa dia? Maka kena ada contoh. Maka nak jadi muslimah solehah, kena ada contoh. Maka contoh ni mesti diiktiraf. Contoh tak diiktiraf tak boleh. Tak boleh ikut ustazah-ustazah Malaysia, ustazah-ustazah Amerika, tak boleh tiru. Ada contoh dah Nabi tinggal dah. Sekalipun dia tidak perempuan, tapi ada satu seorang wanita diasuh begitu sebagai contoh, iaitu Sayyidina Fatimah. Kalau nak jadi dia, sangat beruntunglah. Pokok wanita kita, muslimah kita akan dihimpunkan bersama dia. Tak ada contoh paling hebat yang diiktiraf oleh Rasulullah sendiri. Dialah ketua wanita di dalam syurga.
Nak ikut dia kau nak ikut siapa dia? Ikut tu. Oh sekalipun hangpa tengok ustazah ni pakai lagu ni, awak nak ikut siapa dia? Hak tu cara paling afdal sekali. Nak pakai cara lain betul, tapi tidak dia panggil mafdhul dia panggil. Dalam pengajian tu dia panggil mafdhul. Asal saja benda tu tutup aurat, okey tafadhal, pakailah gapo dia, hukum dia tak ada masalah, tak berdosa, tak ada gapo dia. Nak jadi ustazah pakai tu muka kau tak apa. Tapi ada cara afdal. Dia panggil afdal dengan mafdhul. Kita bukan terlalu taksub suruh orang Tino pakai niqab, pakai gapo, tetapi cara afdal molek lagi. Lagu tu saja. Ada tak ada meyakinkan minta kita di kubur. Kita minta dengan Tuhan yakin kubur. Maksud kubur Tuhan dengar suara kita. Cukup dah. Bagi orang yang kenal Allah, kita boleh sebut ya Allah, cukup dah. Tak payah minta sebenarnya. Tapi kalau orang yang tidak kenal, macam manusia lah. Kita kadang-kadang kita ada saing baik kita. Kita ada masalah. Kita kata saya tak ada duit. Saing kita dengar ya. Cukup mu dengar, mu tolong dengar ya. Aku tak asyik minta pitih kamu pun. Memang kalau mu pitih aku suka lagi. Tapi kalau mu dengar pun cukup dah. Tu dia panggil kubur dah tu. Tengok. Saya minta terima ijazah semua yang ustaz beri amalan melalui YouTube. Amalan-amalan yang ambo buh dalam YouTube tu sudah ambo ijazah ke secara amahnya boleh diamalkan. Boleh diamalkan mujiz dipanggil. Terima ijazah dan boleh mengijazahkan kepada orang. Mudah-mudahan amalan itu menjadi kebajikan kepada ambo dan guru-guru ambo. Ambo nak amal semua tak ada, poin utama boleh pahala kat ambo sikit-sikit tadilah. Saya ingin anak lelaki. Cerita dalam kain ni kena tanya sore-sore lah weh. Jangan. Nampak? Ramah tak nikah lagi nyanyi lah. Musim sejuk. Musim sejuk ni penuh lah. Allah. Berat kata. Makan apa dah? Kaki kambing kuat ni. Orang tua kata lah deh. Pengalaman. Tak syarat ada dalil, ada hujah. Petua-petua ini adalah berdasarkan pengalaman. Maka kalau nak dapat anak jantan lepas pada setubuh, bini ngadak ke kiri ke kanan. Letak gitu. Peluk kita duduk sebelah kiri. Kalau nak anak tina, biaya perebuh ke sebelah kiri. Jangan lepas pada setubuh, bini tidur letak gitu. Tak lekat air. Gitulah secara rekan. Hok ganah lagi tak boleh royak lah. Ada orang tanya lagu mana kita nak rock pendapat kata, ada orang kata Nabi Muhammad Allah Ta'ala berada di langit sebab Nabi Muhammad pergi ke langit. Jumpa Tuhan di langit, berarti Tuhan di langit lah. Gini. Ulama dah bahas dah. Amal tak bahas bab ilmiah lagu tu sebab apa ni ilmiah berlaku dah. Soalan pun apa ilmiah dah. Hamba ni mengaji cara orang kampung lagu tu ya. Jadi kalau orang tanya hujah Rasulullah tu pergi ke langit menunjukkan Allah Ta'ala berada di langit. Dak. Dalam kitab tafsir kata ia panggil mudah. Bukan mudah ke apa? Zorah makan. Zorah zaman, zorah makan kita ngaji Zorah ni tempat makan itu dalam ayat Quran itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad bukan kepada Tuhan. Inda sitratil muntaha. Fil jannatil ma'wa Allah Ta'ala Nabi Muhammad tengok Tuhan di jannatul ma'wa. Di jannatul ma'wa itu zorah makan itu rujuk kepada Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yakni Nabi Muhammad melihat Allah ketika dia berada di Sidratul Muntaha. Bukan ayat tu kata Tuhan berada dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Kenapa ya? Zorah makan rujuk kepada Nabi. Tu bang ini. Patut panjang-panjang lagi. Gitulah. Banyak lagi ulama-ulama bah. Kitab lain lagi untuk rujuk ke dalam kitab Isra' Mi'raj. Banyak kitab Arab ada banyak. Tak ingat Sayyidina Abbas kau apa dia. Isra' Ibnu Abbas ada macam-macam lah. Ada riwayat, ada khilaf, ada banyak. Ada Imam Suyuti rasa kitab mengenai Isra' Mi'raj. Macam-macam. Dr. Usamah ada tulis ni. Satu kitab mengenai Isra' Mi'raj juga. Banyaklah. Tengoklah, hamba pun tak erti juga. Hamba nak pergi cari kitab juga lepas ni. Maya sunat duha 4 rakaat 1 salat boleh.
Nak buat 8 rakaat satu salih boleh, nak buat 12 rakaat satu salih boleh. Dan di antara amalan ulama salah dulu, dia akad takbir semaya duha 4 rakaat selalu. Saja aku semaya sunat duha 4 rakaat. Kerana kalau kita buat dua-dua, biasanya lepas pada dua ada orang minta hajat, kita jadi lagu sekali, tinggal buat dua. Maka kalau kita akad takbir tu 4, memang kita kaya sudah 4. Nah. Macam mana nak tahu ciri-ciri Wahabi? Oh, soalan ni leluh hamba. Tengok live hamba sudahlah. Oh, banyak ciri-ciri dia dah. Kena belajar. Adalah ulama sebut dalam kitab. Hanya hamba ni hanya menakalkan pendapat ulama. Hamba bukan ijtihad sendiri. Bukan kata orang ni Wahabi ke apa dia, kecuali ciri-ciri dia tu ada. Apakah ciri yang patut kenal pada guru mursyid? Gini. Pesan guru hamba, mursyid itu berada di murid, bukan berada di guru. Kalau guru mursyid berada di depan tapi kita tak layan, tak gapo dia, tak jadi. Tetapi kita tengok orang biasa tapi kita husnuzon dengan dia, insya-Allah Tuhan yang mursyid sebenarnya. Dia kan. Maka mursyid-mursyid itu berada di murid, bukan berada di guru. Guru bersungguh pun kalau anak murid tak sungguh, tak dapat irsyad dia panggil, tak dapat pembelajaran. Maka mursyid-mursyid jangan duk ita guru. Ni antara kita duk ita guru ni apa tak mursyid. Dia pula mursyid pada tu guru tu. Nampak macam lepak tu guru ni. Aku nampak macam tahu kecing black keking aku tu. Tak jadi. Kita pula lebih mursyidnya dia. Ya, apabila kita melihat, sebab tu antara pesanan para wali, para guru, husnuzan dengan Allah, husnuzan dengan makhluk Tuhan. Sengkau baik. Kalau membuat dua tu, aku jamin mu jadi wali sebelum mulakah tu bi umur aku lagi. Tapi hak tu sangat sukar. Kerana hati yang kotor tak boleh melihat kebersihan. Hati yang bersih akan melihat semua itu bersih dan indah. Hati yang melihat Tuhan saja melihat keindahan. Kalau hati melihat makhluk, akan dapat dua natijah. Manusia akan menghasilkan dua natijah. Sama ada baik dan buruk kerana dia melihat makhluk tu sendiri. Indah, betul dan benar. Tapi kalau dia tengok Tuhan, tak indah lah. Sekalipun super zahir itu nampak buruk, tapi kalau dia tengok Tuhan. Seorang pelukis yang kita minat, seorang pelukis yang handal, yang minat, dia tengok dia lukis satu lukisan yang indah. Oh, comelnya. Satu hari dia lukis seuduh. Orang lain tengok, oh uduhnya lukisan ni. Kerana awak tak kenal pelukis dia. Tapi bagi saya dialah indah kelukisan. Sebab ia dilukis oleh pelukis yang saya minat sangat. Ya cuik gitu. Oh, comel tu. No, cuik pun comel tu. Tak ada cuik comel tu. Ni berat tu. Hak tu kita kata belajar tengok Tuhan. Hati belajar tengok Tuhan. Selagi mana hati tak tengok Tuhan, akan berlaku dua keadaan dalam hati kita. Kesedihan dan kegembiraan. Tapi kalau tengok Tuhan, apa berlaku? Cu tengok gak Sayyidina Bilal. Dia tengok Tuhan lagu mana? Nyenyek demo. Tak rasa indah lagi. Sebab tu ada orang tanya amalan apa dia, amat duk serabut lah, jadi anxiety lah, jadi apa. Tak tengok Tuhan. Lupa Allah. So saja amalan. Sebab itulah ada golongan ulama yang menyuruh anak murid dia ingat Allah Ta'ala saja. Jangan jadikan ilmu itu melupakan kamu daripada Allah. Apakah amalan doa? Amalan untuk mendapat guru mursyid. Minta doa lah dengan Allah. Ataupun selawat banyak. Paling kurang 1000 kali sehari. Minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala tunjuk bimbingkan kita kepada guru mursyid. Katanya Nabi Allah Khidir alaihi salam, hal ni disebut dalam kitab Sufi, kata, siapa dia yang tidak ada mursyid, maka akulah mursyidnya sebelum ia bertemu dengan mursyid yang sebenar. Tak sudut bimbing lah. Yang penting perjalanan kita. Kalau betul nak cari guru, nescaya kamu akan jadi dapat bimbingnya. Disebut di dalam kitab, tak ingat nama apa dia, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kata ni perjalanan wali lah. Bagai wali saja cerita ni. Dia kata jika seseorang itu nak jadi wali, nak usul ilallah, nak sapa ke Tuhan, sekalipun dia tidak sempat hidup, dia mati tak ada sapa lagi Tuhan. Duduk dalam proses baru. Tiba-tiba dia mati, dia tidak jadi wasil lagi, tak jadi wali lagi. Nescaya Tuhan akan hantar wali untuk mengajar dia dalam kubur dan dibangkit hari kiamat jadi wali juga. Kalau penting hati kita lah ni nak pada. Apakah apa ni? Apakah ta'rif?
Apakah takrif guru mursyid menurut Islam? Lagu itulah, iaitu orang yang bersifat dengan sifat Nabi. Semakin kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, semakin kuat cahaya yang berada di tubuh kita. Nah, lah ni orang sains buat kajian. Kajian lah, kita ke beri dengan sains, bukan beri dengan ulama. Kajian ni kulit kita ni, kalau kita pecah ke buku atom je, bukuk sedalam bukuk lagi, rupanya dalam ni ada cahaya. Maka betul lah ulama kata kita dibuat daripada nur. Maka nur itu semakin kuat apabila kita selawat. Ibu api kita, Nabi Muhammad tak sepertika cahaya dia. Kuatkan cahaya kita supaya cahaya ni boleh bersentuh dengan cahaya sana. Sebab tu apabila kita berselawat kepada Nabi, tak apa deh dalam goni deh. Apabila kita berselawat kepada Nabi, kita niatkan juga selawat tu kepada cahaya yang ada dalam tubuh kita tu. Supaya connecting dia tu kuat. Ibu api kuat, kalau oya api tak cocok, dia tak pergi juga. Maka ambil oya tu cocok biar berhubung. Hak tu kajian sains ni. Bukan kata-kata ulama supin. Sains membuktikan kita ni cahaya. Biasa tengok kita Ant-Man tu, Ant-Man. Ant-Man Ant-Man ni cerita manusia sumuk tu lah. Nah, yang masuk dalam molekul tengok. Masuk dalam kuih cahaya. Cahaya rupanya. Tu Amerika royak baru percaya. Tu wali royak tak percaya. Pok kita ni game kan Power Ranger. Tak gapo molek kita baca nak kenal Nabi. Baca kitab Syama'il, kitab sirah Nabi. Kitab ni banyak kitab tarikh, kitab sirah. Banyak baca kitab sirah, perkembangan cerita Nabi. Nak suruh ingat Nabi, kena baca jasa dia, baca kehebatan Nabi. Bersepoh ulama tulis mengenai kehebatan Nabi. Lepas tu Wahabi baca banyak kitab tak jumpa, kita baca. Ni pokok haung. Kalau dia baca, cukup satu muka surat orang boleh kenal Nabi Muhammad. Saya baca 100 butir kitab tak jumpa kehebatan Nabi Muhammad. Dia mau baca kitab kat karut. Sahabat dulu baca sehurut dengan Nabi, nampak kehebatan Nabi Muhammad. Orang sekarang belek Bukhari, belek hadis, nak tengok kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Pak dia cari dalam hadis nak kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Nak cari Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Buat gapo dia sambut mulut, buat gapo goni, buat gapo Isra Mi'raj. Sahabat ulama dulu pegang muka surat tamu jumpa dah kehebatan Nabi. Apa? Ni punuh. Suih kita tu punuh. Bukalah gapo dia punuh suih gak, tak ada apa. Baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, mana lebih afdal? Afdal belakang. Lah ni tanya berzikir kau tak? Kalau tak berzikir, soalan ni gimmick saja. Gini, Al-Quran ada waktu dia, berzikir ada dia, tasbih ada dia. Sebab tu ayat Quran membezakan benda ni. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca Al-Quran, bertambah iman. Jadi kalau kita suruh kurang iman, baca Quran. Wa iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila zikir Allah, hati jadi gementar. Tujuan kalau kita, hamba rasa hamba duduk dalam kawasan iman, dah jauh belakang, tapi hati hamba sebut nama Tuhan tak getar mana? Zikir Quran. Bacalah Quran, hacul lebu Quran tak getar lagi Quran. Maka dalam ayat Quran ni, zikir lain, fungsi dia, baca Quran lain. Tak ada ke baca Quran, lebih afdalnya. Siapa dia ajar lagu tu? Ayat Quran tujuan untuk menambah iman. Kalau kita baca Quran saja, tak zikir, jadi panggil obesiti lah, obesiti. Makan tidak ada zat. Jadi pembesaran yang tak molek. Tujuan zikir nak kualiti ke iman, jadi ketal. Kalau orang kuat zikir, dia baca Quran zikir tapi sebut nama Tuhan jadi ketal. Kakak. Maka dia ada fungsi masing-masing. Sebab tu ayat Quran sebut tasbih, dia ada zikir, ada fungsi dia. Jadi kalau mana kita kalau nak masuk tomie, tiba-tiba berserah saja. Gula tak bubuh. Ada serak sedap ambo bagi serah. Tak sedap lah kena bubuh belakang ni sikit barulah jadi tomie. Kalau tidaknya tomie demo no. Kenapa Nabi Muhammad digelar kekasih Tuhan? Apa tak puas hati kau mana? Kau tanya apa tak? Tak apa jadi gitu. Tak apa. Cerita dia kau apa kau jadi gitu. Moleklah, berbanggalah kita Nabi kita menjadi kekasih Tuhan. Patut kita rasa bangga dengan lakop tu deh, gelar Habibullah. Kerana hub ini martabat paling tinggi sekali. Khalil saing rapat. Satu kali Nabi Muhammad semaya, Nabi baca ayat Quran, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah Taala telah melantik Nabi Ibrahim sebagai khalil dia, saing rapat dia. Badui maya belakang Nabi tepi. Allah bahagianya Nabi Ibrahim bertuahnya Khalil.
Apa maksud Khalil? Saing yang selalu teringat kita. Dia duduk makan nasi teringat kita. Tidur teringat kita. Teringat semua. Saing rapat benar lah. Satu kali Nabi Allah Ibrahim, apabila sampai ajar dia, malaikat maut mari temu dengan dia. Malaikat maut kata mari wisalah. Nabi Allah Ibrahim biasa tengok dah lah, tak panik lah kalau kita kan. Biru muka. Malaikat maut apabila mari lagu tu, maka Nabi Allah Ibrahim tanya kepada malaikat maut, mari ziarah ke, mari menjalankan tugas. Katanya malaikat maut, saya mari nak jalan tugas. Nabi Ibrahim terkejut dengan perkataan malaikat maut. Dia kata, hei malaikat maut, mu fikir deh. Aku ni Khalilullah wa takhazallah, kekasih Tuhan. Layak kau dok kekasih nak mampu kekasih dia. Kekasih nak mati kekasih dia. Cutlah mu fikir. Ke aku kekasih dia, ke Khalil dia. Saya rapat dia. Cakap saya nak mati saya dia. Malaikat maut pun jadi layar jugalah maknanya. Jadi jolo juga kata cakap saya nak mati saya dia. Kalau saya dia akan jaga, bukan mati. Maka naiklah dia. Cerita Nabi-Nabi tak serupa kita. Bagi dia tu, lagu tu lah cerita dia. Maka tanya Tuhan, cabut nyawa tak, dia kata. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Ibrahim wayak satu benda. Wayak apa? Dia kata aku ni Khalilullah, saing Tuhan. Kalau mati cakap saing, sanggup memati saing dia. Katanya Allah Ta'ala mugi ayat kepada Ibrahim. Ayat kepada gini, ayat dia gini. Masuk akal kau dok? Seorang kekasih tak sejumpa kekasih dia. Maka hungga malaikat maut pergi ayat cerita. Wahai Ibrahim, ni jawapan daripada Tuhan. Mu kata saat ni kekasih tak cakap mati kekasih dia. Tetapi jawapan daripada Tuhan, seorang kekasih tak sejumpa kekasih dia. Selagi mana mu tak mati kok jauh gitu ya. Mu kena litah juga persoalan ni. Kematian itu adalah perjumpaan. Sebab tu ulama sufi kata perjumpaan aku paling indah adalah hari kematian aku. Kita ini terperangkap di dalam tubuh jasad. Kita ni bukan orang sini. Kita ni ala ruh, ala bersih. Sentiasa menanti-nanti hari pertemuan. Maka belajarlah mati sebelum mati. Sudah. Takut orang pukul gambar ya. Apa nasihat ustaz kepada kami untuk menguatkan hafazan Quran? Hafalan Quran ni gini, Quran ni kadang-kadang pilih orang juga hafal Quran ni. Antara cara nak kuatkan hafalan guna mata kiri gini. Gaya Quran tak sebelah kiri tak sebelah kiri ni. Tengok dengan jelingnya mata kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok gini. Cara nak hafal Quran dia lebih kuat ingatan dan tapi pening kepala lah. Mula-mula buat tu kita akan rasa macam dia tarik sangat. Sebab kita guna sangat otak. Tak sebelah kiri kita. Tu kuat hafalan Quran. Tu cara metod dia. Makan benda-benda manis, jangan makan jeruk, jangan makan benda-benda pelik-pelik lah. Makan benda bersih. Bukan kata haram, tetapi kerana kita nak hafal benda-benda lagu tu perlu persiapan yang bersih. Gitu saja. Apakah hukum solat ikut Imam Wahabi? Menurut mazhab kita cuma makruh saja. Afdalnya kepala munajat kita ketika semaya orang paling warak, paling zuhud, paling takwa. Tu saja. Wahabi ni tidak jadi kafir, dia cuma sesat. Sesat tak semestinya kafir. Seperti orang tinggal semaya, sesat ya. Perbuatan meninggalkan semaya, puasa, minum arak, sesat perbuatan ni, bunuh orang. Tapi kafir tak? Ulama Ahlussunnah menyebut, jarang hampir tak mengkafirkan orang. Cuma sesat, ya sesat. Pas mu dak lawan aku mah, pas kita pergi majlis haram tu duduk semaya dengan Imam Wahabi contohnya. Dia tak sesat lagi, sah dalam mazhab kita, cuma makruh saja. Wahabi menjadi imam. Guano kita jadi orang alimah lagi, solehah lagi. Ulama sangat menekankan akhlak. Kalau comel sedap ngelih walau tidak alih. Tapi nak dua-dua. Jadi alimah nak jadi solehah. Buat dua-dua lah. Nak mokeh tak sip ngaji, sok suci pula Tuai tu tasawuf jalan strik. Kereta pas guling bating dia jalan strik. Walau tasawuf lagu tu, tapi tak sip ngaji, tak boleh jadi alimah, jadi solehah. Cuma bagi perempuan lah, nasihat ambo bagi perempuan, cukuplah jadi seorang ibu yang hebat. Kerana watak yang paling hebat bagi seorang wanita adalah seorang isteri yang hebat dan ibu yang hebat. Rabi'atul Adawiyah, soho kewalian dia, tetapi dia tak boleh lawan Sayyidina Fatimah kerana dua ni dia tak ada. Dia tidak berkahwin.
Dia tidak pernah mengalami pengalaman seorang isteri. Sukar, sangat sukar menjadi seorang isteri yang soleha. Sekalipun dia PhD banyak pun. Nak menjadi, belum menyatu. Apabila dia jadi isteri, dia akan jadi ibu. Allah makin sukar. Orang yang luluh 2 martabat ni saja, hak tu saja. Hak tu Nabi Sayyidina Fatimah dipuji kerana tu. Bak ilmu bak lain tapi dipuji kerana 2 tu. Jadi muslimah kita kejar 2 tu. Ngaji bagus. Jadi alim bagus. Tetapi yang paling bagus, paling Nabi suka, menggembirakan Nabi betul-betul, dan Sayyidina Fatimah jadi isteri yang solehah dan ibu yang solehah. Cukup hak tu lah. Kalau kita tak sempat jadi alim, tak ada ambil PhD pun, jadi 2 ni cukup dah. Perlu kodok kita sediakan dalil ketika berhujah dengan orang awam. Ingat, orang awam. Faham dah? Macam ambo ni ngajar ke orang awam. Sini hari ni yang mengajar dengan orang-orang mengaji. Kalau ambo mengajar orang biasa-biasa, orang kampung, sedap ambo lipatnya. Nampak? Sebab tu ambo tak beri dalil. Sebab orang awam tak perlu kepada dalil. Dalil dia, ambo sendiri. Ambo kecil, ambo akan tanggungjawab. Ambo ngajar, ambo akan jawab sebab Tuhan. Orang alim hujah bagi orang awam. Saya tak faham hujah dalil ke apa. Tak faham dia mau suku pasal. Kerana kalau kita beri dalil kepada orang awam, mengelirukan pula dia. Tak sesuai. Macam sini, kalau ambo beri dalil mungkin sesuai sebab orang tu tengah mengaji belaka. Tapi kalau orang tu nahu tak mengaji, asah pun tak mengaji, cakap kita nak beri takrih hadis ke apa dia. Tidak kau lugar mak cik tu dengar. Orang tak beri buat kerja lagu tu. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Berkecek dengan manusia menurut qadar akal dia. Sebab itulah anak-anak tuju kepada orang kampung biasa ya. Lepas tu sesek doktor tak puas hati. Dah hamba mengajar cara kampung. Cara doktor kita mengajar cara doktor nah. Bagi suami pula, apakah lebih baik antara solat jemaah dengan isteri di rumah atau solat berjemaah di masjid? Gini. Ulama bahas mengenai sembahyang sunat berjemaah. Afdalnya kalau molek dalam zaman Nabi, orang lelaki semua sembahyang di masjid, perempuan semua sembahyang di rumah. Kerana kalau boleh berjemaah, misalnya dah ada anak ke gapo. Kalau tak ada anak, ambillah masa, contohnya biasa standard subuh lah. Subuh dengan isteri, hak lain semaya dengan orang di masjid. Lagu tu. Ada ulama, antaranya amalan-amalan ulama-ulama salah dulu, di Hadramaut ke apa, dia semaya dulu dengan isteri dia. Lepas tu baru dia turun derah-derah, semaya pula berjemaah dengan masjid di rumah. Macam-macam lah atas kita tak buat lolo dah. Tasawuf nak kita jadi. Jadi menurut qadar kita saja. Jadi pilih masa biar isteri kita ni, jangan tinggal dia tak semaya jemaah semacam dengan kita. Biar dia lepas pada semaya siung tangan kita siung dahi dia sekali sehari. Jangan kata kita duduk saling dengan tok guru kita saja. Bini kita tak aji semaya Jumaat sekali. Saya minta ijazah bismillah 5, bismillah 6. Allah Rabbi, tak bomo saja. Bismillah 5, bismillah 6 ambo ijazah ke amalan bismillah 5 dengan bismillah 6 sebagaimana ambo terima daripada guru ambo. Bismillah 5 ni bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahikafi itulah 5. Lepas tu bismillah 6 pula bismillahirrahmanirrahim basir tu. Dalam lum'atu aurat tu ada. Ijazah. Terkait pasal Tariqah Syaziliyah. Tariqah Syaziliyah. Tanya ustaz-ustaz sini lah, lebih arif lagi kawasan dia. Jadi Tariqah Syaziliyah ni diasahkan oleh Abu Hasan pula. Ali Asyazuli. Dia ni tariqah dia ini lebih syuhud minnah dipanggil. Selalu melihat pemberian Tuhan. Dan tariqah Syaziliyah ni dia makas mak. Yang makas hebat. Kerana ucapan terima kasih dengan rasa nikmat lebih berjelera lagi. Dia kata. Kita sebut alhamdulillah dengan kita rasa nikmat lebih sedap lagi berbanding dengan kita rasa susah tapi kita sebut alhamdulillah. Syuhudul minnah dipanggil. Melihat pemberian Tuhan lebih banyak. Kamu jadi baik, Allah aku jadi baik dia, Allah Tuhan beri aku. Ia banyak lagu tu, tariqah dia. Maka sebagai hubungan kita dengan tariqah Syaziliyah hamba ijazah ke ngatik Syaziliyah. Iaitu yahu ya man lahu illahu. Yahu ya man lahu illahu. Wahai dia, tiada dia kecuali dia, semata dia. Yahu ya man lahu illahu. Yahu ya man lahu illahu. Tu ngatik dia. Anda ijazah sebagaimana nama terima daripada guru anak sebagai ijazah rohani. Mudah-mudahan kalau anak kecek entah tak payah pribadi dia. Tapi kalau amal ritik dia
Perangai tu akhir rasa. Nak ayat kena payah. Nak ayat kita win nombor telefon dia selalu lah. Mudah kita nombor telefon dia selalu. Tak sudah kecek ngam, telefon dia sendiri dah gitu. Nama antara amalannya itulah zikir tahlil la yahu ya man lahu illahu dah. Betul kah masa Nabi naik, Nabi napuk orang kena azab. Ada riwayat kata lagu tu dah. Nabi napuk. Cuma khilaf ulama lah, tak apalah perbahasan tu. Ada orang minta ijazah wirid sakran tu ada dah dalam sana ni, dalam kitab Abi Umar sana. Ijazah selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad lepas pada subuh ketika matahari naik menghadap matahari ni kaifiat hok ambo terima daripada guru ambo kaifiat khah lah, iaitu kita berpaling daripada kiblat ni, kiblat kau ni tengok matahari naik kita paling, tengok matahari naik tu baca sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. InsyaAllah mudah dalam semua benda. Belajar mudah, hubungan kita dengan manusia, rezeki pun mudah. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang pelajar, jangan lupa hubungan kita dengan Nabi. Kita takut semakin menebal ilmu kita, semakin menipis hubungan kita dengan Nabi. Seiring ke benda-benda lagu tu. Cara istiqamah dalam ibadat, kekal ke dalam waktu ibadat. Bersaing dengan orang baik, saing kawasan ibadat. Tak boleh kita duduk tumuh tengok cerita Korea tiba-tiba nak istiqamah, tak boleh orang lagu tu. Maka kena duduk dengan orang ngaji. Kalau nak ngaji, cara nak buat sesuatu dengan cinta. Gini, kita nak sayang kat orang apa kena ada sebab. Imam Ghazali sebut dalam Ihya 5 sebab kita sayang kat orang. Semua tu ada di Nabi berlaku. Orang buat baik kita sayang ke dia. Kita ada hubungan special dengan dia. Dia ibu kita. Sekalipun dia jahat kita sayang ke dia. Banyak ada orang buat baik kepada orang lain kita jadi sayang. Oh dia orang baik. Sekalipun kita buat baik kita. Maka banyak alaqah-alaqah sebab untuk kita menyayangi Nabi. Baca syama'il, baca cerita-cerita jasa dia kepada kita. Sangat. Pada cukup satu kisah kita akan menangis sepanjang hidup kita. Kalau betul kita hayati cerita Rasulullah, cukup kita baca satu saja pengorbanan diri dia untuk kita. Kita akan menangis. Tak rasa siapa kita mati pun kita akan menangis lagi. Tak payah baca sebutir kita. Tapi kalau tak jumpa kita baca ngaji banyak dah tapi tahu rasa tak ada jasa mana Rasulullah. Sebab tu orang yang tidak rasa jasa Rasulullah, dia lupa Rasulullah. Rasulullah tak penting, hamba tahajud dah, hamba berzikir dah, selawat-selawat wak gapo gak. Molek-molek wak gapo dia gak. Rasulullah tak ada gapo dia. Hamba tahajud dah ke? Hamba alim dah, hamba ngajar tafsir, anak murid hamba beribu. Orang ni lupa, sesat dalam cahaya. Kami minta izin nak ijazah amalan dalail khairat. Hamba ijazah amalan dalail khairat sebagaimana hamba terima daripada Habib Salim bin Umar bin Abdullah Asy-Syatiri, mudir Ribat Tarim, hamba ijazah ke amalan tu. Mendapat khusyuk dalam solat dan kemanisan dalamnya. Gini, paling kurang adalah kita dengar apa yang kita baca. Allahu Akbar. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Dengar saja dulu. Hak tu paling rendah sekali. Hak makna, hak gapo dia tinggi sangat. Hak tu dulu. Belajar konsentrik dipanggil. Telinga belajar konsentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Hak tu saja. Semayang atau apa pun tak apa. Terus semayang lagu tu sehari ya. Entah rasa lagu mana. Hak tu khusyuk paling rendah sekali. Tak payah kata Allahu Akbar takrif pula i'rab gapo dia bisa Allah. Hak tu jadi lala pula. Sebab tu ilmu ni ada tempat-tempat ilmu kita kena buai sebentar Ilmu kita kena buai sebentar. Nama kawai Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ibnu Katsir kata dalam bismillah ni ada begini. Atau tu jadi ilmu bagus tapi ada bab kita kena buai sebentar ilmu kita Jangan alin lajuk, panggil alin lajuk tu kena buai sikit-sikit. Apakah amalan harian ustaz as-sudah tanya gitu. Hamba tidur ya, kijak hamba. Tak ada amalan special macam biasa ya, hamba orang biasa saja, orang kampung tak tahu apa. Ngatik gitulah biasa. Tak ada special, royak pun tahu apa tak sungguh mana. Seorang itu tidak lebih di amalan. Seorang itu lebih di hati. Tetapi sebelum siapa martabat tu perlu kepada amalan. Ana syur sangat orang belajar itu berselawat banyak-banyak ke Nabi. Apabila Nabi kata aksiru min salati alayya fi lailatul gharra wa yaumul azhar. Nabi kata banyak berselawat kepada aku pada malam-malam Jumaat dan hari Jumaat. Ulama mentarikh syarah kata aksiru banyak. Dalam amalan lain Nabi tak guna kata banyak. Nabi suruh semayang betul, sedekah betul, banyak nak lebat selawat. Maka banyak ni bagi orang biasa 300 kali sehari kena selawat. Kalau tidak, tak tunai ke hak banyak. Manakala orang belajar 1000 kali sehari.
Tak ambil BA lagi baru ngaji Ajrumiyah baru. BA kena lebih lagi. BA kau master PhD ni kena lebih. Kalau PhD baru selawat 100 tak usah malu kat orang. Di Malaysia kita ada orang PhD, doktor, pensyarah, ambil kuliah pula. Dia kata banyak berselawat kepada Nabi membawa kepada pemujaan. Subhanallah, bisa pada Nabi. Dia pula bimbang akidah umat. Nabi Muhammad tak bimbang ke apabila dia kata aksiru min as-salati alayya. Banyak ke selawat kepada aku. Dia lebih bimbang daripada Nabi mengenai akidah umat. Kalau Nabi kata benda tu bahaya jadi puja, Nabi tak ayat petai. Dia mau jangan koya ke, tak kena bagi punya. Apa? Adakah harus bagi orang lelaki makai je tangan yang dibuat di tapak emas atau emas campur seperti omega. Omega ni telur ke apa dia susu. Tangan omega, nama je nama omega. Masalah pakai emas ni orang lelaki tak boleh. Kecuali sado. Sado ni bukan emas besi tapi dicelup, memang celup sado lah. Celup itu mahali, buat tangan ngaji kan mahali. Letak atas api kita bakar. Kalau titik berarti emas tu tebal. Kalau tujuh tak titik tu emas tipis boleh bakar. Di sado. Kalau emas tak boleh bakar. Sado ni celup lah, air emas macam air emas gitu sajalah. Sama Ustaz, boleh kau Ustaz ceritakan secara lekap sama antara manhaj Ba'lawi dengan manhaj Azhari. Manhaj Azhari dengan manhaj Ba'lawi. Ana tak berapa pakar lah, tak pandai lah mazhab Azhari. Ana baru mari ziarah kali pertama dalam hidup ana. Bercita-cita nak mari ziarah Mesir. Alhamdulillah tahun ni Tuhan tunai. Boleh mari ziarah ke Mesir. Jadi manhaj Azhari ini ambo tak faham secara detail lah. Boleh kecek tapi takut jadi banyak salah. Orang sini lebih tahu. Manhaj Ba'lawi pula manhaj dakwah lah. Supaya manhaj dia dari sudut fiqh, dari sudut tauhid sama sahaja. Cuma manhaj ni istilah kita bawa cara, metod, cara nak menghadapi, nak berdakwah. Tu cara saja. Amalan kau gapo dia. Hak penting kedua-duanya sama dan betul berlaku. Manhaj Ba'lawi ni antara jasa dia hampir 70% orang Islam lah ni ataupun 80% hasil usaha pok dia. Di Asia Tenggara pok dia saja. Sebelah India pok dia saja. Sebelah hampir 50-70% Afrika, benua Afrika pok dia agama berlaku Islam. Tempat kita Nusantara hasil pok dia berlaku saja. Hampir lebih 70% orang menganut agama Islam hasil usaha dakwah pok dia. Sangat berkesan cara pokok dia. Gitulah nak cara bahas detail metod dia, usul tariqah dia, cara dakwah gitu. Yang penting berdakwahlah dengan sesuai dengan keadaan. Jangan keluar daripada ilmu, dan berdakwah terbuka. Habib Omar menetapkan ilmu suluk dakwah. Ilmu mesti kena komplit. Tak boleh kita dakwah orang dengan kejahilan, tak boleh. Kita sendiri dah sesat dah. Macam mana nak bawa kita orang kepada Allah? Suluk perangai kita. Mesti kena ada suluk. Kita nak suruh orang baik, kita tak baik. Tak tahu. Dakwah ajak orang. Maka kalau kita tak jumpa cari haluan, maka kita akan sesat ajak orang. Adakah berselawat kepada apa ya? Adakah berselawat Tiada. Tiada terikat disebut dengan hati itu diterima selawat atau tidak? Yang selawat tanpa hati. Selawat ni kalau hadir hati tak hadir hati diterima Tuhan. Ya, diterima Tuhan. Kenapa? Kerana bukan kita selawat sebenarnya Allah. Sebab tu kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, tolong selawat kepada Nabi Muhammad. Sebab tu kalau kita buat sambil main-main pun Tuhan akan selawat. Tapi kalau semaya kita buat. Sebab tu kalau tak ada kaitan dengan hati dia ada masalah. Sebab kita buat. Selawat ni bukan kita buat. Kita suruh Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah tolong selawat kepada. Maka Tuhan buat je kan kita nak tika. Kita hanya suruh saja. Maka kalau suruh tu main-main pun diterima selawat. Sebab bukan amalan kita. Antara siapa? Syarat solat. Sudah. Syarat sudah. Suci daripada najis tepat ketika tengah solat. Kucing. Buai najis berkata tepat saya solat. Soh ada semaya. Semaya bila najis hukum dia soh cuma makruh sahaja. Selagi mana dia tak bergerak atas kepala kita. Adakah kisah hanya bercerita dalam hadis yang sahih saja? Adakah kisah Isra Mi'raj hanya bercerita dalam hadis sahih? Tak juga ada maksud ni. Hadis hasan ada, hadis apa banyak kitab-kitab mengarang mengenai hadis tak apalah. Benda-benda yang panggil manaqib lagu ni boleh kita rujuk selain daripada hadis.
kecuali sesek dia tak benar. Rojok kecuali hadis saja. Pelik sungguh. Kita minat juga hadis tapi tak gila gitu. Semua ilmu nak hadis belaka. Demi panah kau itu. Adakah ayat ini cerita tentang kisah Mi'raj? Falaqad rahu fi nazlatin. Jalah ayat ni inda sidratil muntaha jalah belaka. Cerita mengenai peristiwa Jibril. Ada kata tengok Jibril ni berapa kali. Ada kata tengok Tuhan. Banyaklah khilaf ulama bahasa. Habis beres. Jadi hamba tutuplah sesi perkenalan hamba mari sini nak mari keberkatan, nak cari keberkatan, nak ambil sir di bumi bumi Qahirah, bumi Mesir ni. Kerana sangat masyhurlah wali-wali dia. Terasa ni hamba terasa, mudah nak sebut dah. Kita terasa kawasan ni. Subhanallah. Tak tahu pun entah balik sana rasa, tak tahu hamba rasa sejuk kau dia, tapi hamba rasa benda. Maka pun entah duk lama patut lebih rasa daripada ana. Wali-wali sini hidup. Rasa dia punya tahu. Kita pergi satu tempat dia ada satu insting lah tahu jadi macam benda lagu tu. Belajar merasai lah gitu. Jadi entah pergi kuliah bawa pergi kita atas rasa. Jerit tu rasa, biar rasa ada orang ada di samping kita. Biar pergi tu masuk dari kuliah nampak email bajuri duduk depan contohnya lah. Biar lagu tu. Baru entah Azhariyun. Mudah nak sebut. Kalau tidak boleh, tapi boleh ilmu sajalah. Azhariyun bukan ilmu saja. Cuba tengok Abdullah Syurgawi, siapa dia? Lepas saya Azhar lah, kau tu rektor dia. Siapa dia? Azhariyun ilmu saja tak. Tu Azhariyun sebenar. Tapi kita berharap pokok kita jadi lagu tu lah. Sekalipun tak mampu tapi merasai tak apa dah. Mempercayai tak apa dah. Sekalipun kita tak mampu nak buat hamba tak boleh jadi Abdullah Syurgawi. Sekali jadi Imam Bajuri ke apa dia. Rektor. Tapi lagu tu lah. Rasai, belajar menggunakan hati. Jangan terlalu terikat dengan akal. Jadi hamba minta maaf lah. Ambil masa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menjadi kebanggaan kita di hari kiamat. Allah Ta'ala kanilah apa yang kita buat pada malam ni adakah pahala. Nabi kata satu hadis yang tutup dengan dua hadis. Nabi kata wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya walil mutahabbina fiyya walil mutahaddina fiyya atau kama qala Rasulullah. Nabi kata wajib, Allah Ta'ala kata wajib mendapat sayaku bagi orang saling berziarah kerana Allah, bertemu mata kerana Allah, mutahabbin saling berkasih sayang, saling berziarah, saling membagi hadiah kerana Allah Ta'ala. Pada hari kiamat dalam hadis Nabi kata ada segolongan manusia yang berada di dalam tempat-tempat yang tinggi, katil-katil yang tinggi yang dibuat daripada mutiara-mutiara. Maka setiap orang yang lalu daripada hari kiamat akan rasa dengki dengan kedudukan dia. Maka akan berkatalah, siapakah golongan itu? Nabi-nabi ke? Para syuhada ke? Maka malaikat yang menjawab itu, mereka lah orang yang saling berkasih sayang kerana Allah di hari dunia. Jadi yang hamba harap hamba bertemu dengan poin itu semua tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan untuk diri hamba, semata-mata kerana Allah Ta'ala belaka. Niatlah lagu tu, mudah-mudahan pertemuan kita akan memberi kesan kepada hati kita. Hamba minta maaf. Apa yang buruk mari pada Allah, mari pada hamba. Yang buruk berat. Silap. Okey viral pula mampu hamba nama. Apa yang baik itu mari pada Allah Ta'ala, yang buruk itu daripada hamba, yang mana secara hakikatnya kedua-dua daripada Allah Ta'ala belaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Boleh? Tak apa. Tak apalah, biar itu dulu, biar aku jadi kanduk deh. Lepas
tinggi derajat kepada suatu ada bawa anak untuk tahu siapa semua. Kini dia tubik dulu apa boleh kan. Dia tubik dulu. Lepas tu ada anak tunggu sebentar tadi. Sebelum jumpa muka ni banyak anak begitu lah. Jadi kita maklum ya kata. Saya siap dia keluar sebab ada orang yang takut nikah. Gitu. Kawan. Gitu. اللهم صل وسلم